Baik. Ya hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ikhwani min al-anbiya wal mursalin wal malaikati wal muqarrabin awliya ijaz salihin wa ulama al-aminin wa li masyayikhina wa li walidina wa khususan sahib hadha al-kitab lahum minna jami'an al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معه في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد كل معلوم لك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين. Alhamdulillah, kita sambung muzakarah pembacaan kitab Al-Azkar min kalami Sayyidil Abrar al-musamma Hillatul Abrar wa Syi'arul Akhyar fi talkhis ad-da'awat wal azkar al-mustahabbah fil lail wan nahar, karangan Al-Imam Al-Alamah Al-Mujtahid Muhyiddin Abi Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi wa 'ulum masyaikhihi wa talamidatihi وقراء كتبه ومشايخنا في الدارين آمين. Baik, hari ini kita pada majlis yang ke-90 dan kita masuk pada babu azkaris salah alal mayyit, berkenaan dengan zikir-zikir yang dibaca ketika mana kita melakukan solat jenazah. Dan saya yakin semua yang mengikuti pengajian kita ni semua dah arif dah, semua dah maklum akan bagaimana kaifiat dan zikir-zikir yang dibaca ketika mana di dalam solat jenazah. Dan insya-Allah kita akan baca secara sepintas dululah, tanpa perlu syarahan yang panjang. Sebab semua dah saya yakin semua dah faham dan tahu berkenaan dengan solat jenazah ni, insya-Allah. Dia agak panjang juga. Saya rasa mungkin tak sempat untuk kita baca untuk habis dalam satu majlis, mungkin memerlukan pada 2 majlis. Walau bagaimanapun insya-Allah kita cuba untuk baca setakat yang mampu, insya-Allah. Baik, bab azkar salah 'alal mayyit, zikir-zikir ke atas zikir-zikir yang dibaca ketika mana di dalam solat jenazah. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain amin. I'lam anna as-salata 'ala al-mayyit fardhu kifayah. Kata Imam Nawawi, ketahuilah bahawa sesungguhnya solat ke atas mayat, apa beza mayat dengan jenazah? Yang secara ghalib ya, mayat ni adalah mayat yang belum diuruskan, sama ada belum dimandikan, belum dikafankan dan juga belum siap sedia untuk
solatkan dan belum dikebumikan. Itu maksud umum, secara ghalibnya adalah mayat. Adapun jenazah iaitu mayat yang telah dimandikan, dikafankan dan siap untuk disolatkan. Itu jenazah. Itu mayat yang sudah disiapkan. Hukum solat ke atas jenazah ataupun mayat adalah fardu kifayah. Semua dah maklum bagaimana pembahagian tentang fardu kifayah dan fardu ain. Fardu ain itu yang diwajibkan ke atas setiap orang Muslim. Adapun fardu kifayah memadai untuk sebahagian orang Islam untuk melakukannya, manakala gugur kewajipannya ke atas Muslim yang lain. Itu fardu kifayah. Wa kadzalika ghusluhu wa takfinuhu wa dafnuhu. Demikian juga hukum menguruskan jenazah, sama ada dari sudut memandikannya, kafankannya dan juga mengebumikannya. Itu semuanya adalah fardu kifayah, wajib ke atas sebahagian ataupun sebahagian orang buat, mana kewajipan tersebut gugur ke atas Muslim yang lain. Wa hadza kulluhu mujma'un alaih. Perkara tersebut semuanya telah disepakati oleh para ulama berkenaan dengan hukum tersebut, iaitu fardu kifayah. Wa fi ma yasqutu bihi fardu shalah arba'atu awjuh. Dan ada 4 keadaan ketika mana gugur kewajipan melakukan solat jenazah. Ulama membagikan kepada 4 pendapat. Asahhuha 'inda aktsari ashabina yasqutu bi salati rajulin wahidin. Pendapat yang paling asah, yang paling sahih di kebanyakan para ulama mengatakan gugurnya kewajipan solat jenazah ke atas orang lain dengan solat rajulin wahidin. Walaupun seorang lelaki melakukan solat jenazah, maka kewajipan tersebut gugur ke atas orang ramai yang lain. Walaupun seorang tersebut mumayyiz, kanak-kanak yang mumayyiz, yang masih belum baligh, belum sampai tahap mukallaf lagi. Kata ulama, hukum solat jenazah tersebut gugur ke atas orang lain, walaupun solat yang dilakukan oleh seorang mumayyiz. Walaupun terdapat orang mukallaf yang lain, itu gugur kewajipan tersebut kepada orang lain. Wasani yushtaratu isnan wasalis salasatun. Dan pendapat yang kedua, disyaratkan kena lebih daripada seorang, iaitu 2 ataupun 3. Pada yushtaratu isnan, iaitu 2 orang dalam melakukan salat jenazah, maka gugur kewajipan kepada orang lain. Demikian juga pendapat yang ketiga, kena ada 3 orang. Warabi' arba'atun. Dan pendapat yang keempat, kena ada 4 orang, baru gugur kepada kewajipan tersebut kepada orang lain. Sawa'un sallau jama'atan aw furada. Sama ada keempat-empat orang tersebut salat secara jemaah ataupun furada, iaitu salat secara bersendirian. Solat 4 orang sekali, tapi mereka solat sendirian. Maka ketika itu waktu tersebut hukum solat jenazah gugur kepada orang lain. Itu pendapat kebanyakan para ulama mengatakan gugurnya kewajipan solat jenazah pada orang lain. Itu kepada empat pendapat tersebut yang kita baca tadi. Baik. Wa amma kaifiyatu hadhihi as-salah fa hiya an yukabbira 4 takbirat. Adapun kaifiat, tata cara melakukan solat jenazah tersebut, iaitu dengan yukabbiru 4 takbirat, mengangkat takbir dengan sebanyak 4 kali takbir, iaitu termasuk dengan takbiratul ihram yang pertama tersebut. Sebab apabila kita takbiratul ihram yang pertama tersebut, kita akan terus baca Al-Fatihah, dan dikira bakinya dengan 3 kali takbir lagi. Wala budda minha,
maka tak dapat tidak dengannya, iaitu dengan 4 takbir tersebut. Fa in akhalla bi wahidatin minha, dan sekiranya tak cukup satu, dia 3 takbir saja, lam tasihha salatuhu, maka tidak sahlah solat jenazah tersebut. Maka perlu ulang balik, perlu ulang balik solat jenazah tersebut, perlu ulang balik. Wa in zada khamisatan, adapun sekiranya dia terlebih takbir yang kelima contohnya, fa fi butlani salatihi wajhan li ashabina, pada pendapat pada masalah tersebut ada 2 pendapat dalam ashab, itu dalam mazhab Syafi'i ada dua pendapat. Al-asah la tabtul, pendapat yang paling asah mengatakan ianya tidak batal, tidak batal sekiranya dia tambah ataupun terlebih takbir yang kelima, walaupun sekalipun takbir yang kelima tersebut dilakukan secara sengaja ataupun secara sahun, secara dia tak pasti ataupun dia terkeliru, maka pada waktu tersebut tidak ada masalah, tak batal takbir tersebut, solat jenazah tersebut. Kata sebagian ulama, dia dianggap seperti mana membaca Al-Fatihah sebanyak 2 kali dalam satu rakaat. Itu tidak masalah. Maka tak perlu untuk sujud sahwi. Walau kana ma'muman fakabbara imamuhu khamisatan, fa in qulna innal khamisata tubtilu as-salah faraqahu al-ma'mum kama law qama ila rak'atin khamisatin. Dan sekiranya kita jadi makmum, fakabbara imamuhu khamisatan, kemudian imam terlebih, terlajak takbir yang kelima, dia fa in qulna innal khamisata tubtilu as-salah, sekiranya ada pendapat yang mengatakan, sekiranya makmum tersebut dia berpegang dengan pendapat mengatakan takbir yang kelima tubtilu as-salah, itu membatalkan solat, kalau dia pegang pendapat macam tu, faraqahu al-ma'mum kama law qama ila rak'atin khamisah, maka makmum tersebut dia perlu untuk niat mufaraqah dengan imam, dia kena bagi salam terus, keluar daripada solat jenazah tersebut. Kama law qama ila rak'atin khamisah, seperti mana dikiaskan kepada solat fardu ataupun solat yang biasalah. Kiranya imam bangun untuk solat yang kelima, jika seseorang makmum tersebut berpegang dengan pendapat batal sebenarnya solat, maka dia kena keluar, dia kena niat mufaraqah. Wa in qulna bil asah, dan sekiranya kita mengatakan takbir yang kelima tersebut annaha la tubtil, tidak membatalkan solat jenazah, lam yufariqhu, maka tak perlulah untuk kita mufaraqah dengan imam. Wala yutabi'uhu 'ala sahih al-mashhur, dan juga tak perlu untuk kita mengikuti imam pada takbir yang kelima tersebut, itu pada pendapat yang 'ala sahih al-mashhur. Wa fihi wajhun dha'if li ba'd ashabina, dan ada juga pendapat yang dhaif dalam mazhab Syafi'i li ba'd ashabina, mengatakan annahu yutabi'uhu, untuk makmum tersebut mengikuti imam, iaitu pada takbir yang kelima tersebut, iaitu pendapat yang dhaif. Fa idza qulna bil madhhab as-sahih annahu yutabi'uhu, fa idza qulna bil madhhab as-sahih annahu la yutabi'uhu, fa hal yantadhiru li yusallima ma'ahu am yusallim fil hal, fihi wajhan al-asah yantadhiruhu. Dan sekiranya kita mengatakan pendapat yang sahih iaitu annahu la yutabi'uhu, pendapat yang paling sahih mengatakan tak perlu ikut imam pada takbir yang kelima tersebut, adakah fahal yantadhiruhu li yusallim ma'ahu, adakah perlu untuk kita tunggu imam tersebut, nak niat mufaraqah ke nak niat kita nak tunggu imam tersebut
untuk kita yusallim ma'ahu, untuk kita bagi salam dengan imam tersebut. Am yusallim fil hal, ataupun perlu untuk kita bagi salam terus, tak perlu tunggu macam mana atau macam mana. Fihi wajhan, ada dua pendapat juga. Al-asah yantaziruhu, itu pendapat yang paling asah, makmum tersebut dia kena tunggu imam sehingga imam tersebut selesai daripada bacaan zikir dia dan terus bagi salam, keluar daripada solat jenazah tersebut. Okey, itu jelas. Waqad awdahtu hadha kullahu bi syarhihi wa dalailihi fi syarh al-muhadzab. Kata Imam Nawawi, saya telah jelaskan masalah demikian, masalah yang kita baca tadi, kullahu bi syarhihi, secara detailnya, dan dalil-dalilnya di dalam kitab Syarh al-Muhadzab, iaitu kitab Al-Majmu'. Dia Imam Nawawi jelaskan secara detail dalam kitab tersebut. Kalau siapa nak tahu lebih lanjut, boleh rujuk dalam kitab tersebut. Wa yustahabbu an yarfa'a al-yada ma'a kulli takbiratin, dan disunatkan ataupun dianjurkan untuk mengangkat tangan, iaitu pada setiap kali takbir dalam solat jenazah perlu angkat tangan, disunatkan ataupun dituntut, dianjurkan, ma'a kulli takbiratin, pada setiap kali takbir. Ini dalam mazhab Syafi'i, ataupun dalam mazhab Ahnaf khususnya, mereka tidak mengangkat tangan kecuali pada takbiratul ihram, iaitu takbir yang pertama, mereka hanya mengangkat tangan pada waktu tersebut. Adapun baki 3 takbir mereka tidak mengangkat tangan. Kalau di Malaysia, alhamdulillah, kebanyakannya mazhab Syafi'i. Adapun kalau saya dulu di Mesir, kebanyakan mereka mazhab Hanafi. Itu mereka hanya mengangkat tangan pada takbiratul ihram, atau takbir yang pertama, dan pada baki takbir yang lain mereka tidak mengangkat tangan. Itu baca takbir secara perlahan tanpa mengangkat tangan. Baik. Wa amma sifatu takbir wa ma yustahabbu fihi wa ma yubtiluhu wa ghairu dhalik min furu'i fa ala ma qaddamtuhu fi babi sifati shalah wa azkariha. Adapun sifat takbir dan wa ma yustahabbu fihi, apa yang dituntut, dianjurkan pada ketika mana takbir tersebut, wa ma yubtiluhu, dan apa yang membatalkan takbir, wa ghairu dhalik min furu'i, dan cabang-cabang perbahasan berkenaan dengan perkara tersebut, fa'ala ma qaddamtu fi babi sifati shalah wa azkariha. Imam Nawawi kata, aku dah sebut secara lebih detail dalam bab sifat shalah wa azkariha, iaitu pada permulaan kitab ni, iaitu dalam bab sifat shalah, sifat shalah wa azkariha. Kalau nak ulang kaji balik, boleh rujuk dalam bab tersebut. Dia sama aja dalam berkaitan dengan masalah takbir, sama dalam solat jenazah ataupun solat yang biasa yang lain. Wa amma al-azkar allati tuqalu fi salatil jenazah baina takbirat fa yaqra'u ba'da takbiratil ula al-Fatihah. Adapun zikir-zikir yang dibaca ketika mana dalam solat jenazah, di antara setiap takbir tersebut, fa yaqra'u ba'da takbiratil ula, dibaca pada takbir yang pertama, iaitu surah Al-Fatihah. Wa ba'da tsaniyah, dan surah Al-Fatihah tersebut itu yang wajib. Adapun dalam pendapat yang lain mengatakan sunat dibaca surah. Ada pendapat mengatakan sunat dibaca surah, iaitu surah selepas mana dibaca surah Al-Fatihah tersebut. Wa ba'da tsaniyah, pada selepas mana takbir yang kedua, yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, iaitu membaca selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu solat yang afdalnya, yang selalu dibaca adalah solat dengan lafaz ataupun sirah Ibrahimiyah, iaitu solat selawat yang kita baca dalam tahiyat yang kedua tu. Wa ba'da tsalisah yad'u lil mayyit, iaitu takbir yang ketiga, selepas takbir yang ketiga, iaitu
mendoakan kepada si mayat tersebut atau jenazah tersebut. Wal wajib minhu ma yaqa'u alaihi ismu du'a, dan yang wajibnya apa-apa doa yang diitlakkan, yang disebut sebagai bacaan, apa-apa bacaan yang diitlakkan sebagai doa. Itu yang wajib, iaitu membaca doa ke atas jenazah tersebut. Wa amma rabi'ah, adapun takbir yang keempat, sebagaimana takbir yang keempat, fala yajibu ba'daha zikrun aslan, itu tidak diwajibkan untuk membaca apa-apa zikir, iaitu secara aslan. Walakin yustahabbu ma sa'azkuruhu insyaallah ta'ala, tapi ianya sangat dituntut, dianjurkan untuk membaca zikir ataupun doa sebagaimana takbir yang keempat tersebut, yang seperti yang akan Imam Nawawi sebutkan secara lebih terperinci pada perbahasan yang akan datang. Kalau di Malaysia kita kebanyakannya kita akan baca zikir ataupun doa sebagaimana takbir yang keempat. Kalau di Mesir, lepas mana takbir yang keempat tersebut, dalam 2-3 saat terus bagi salam, tak sempat nak baca apa-apa zikir. Sebab mereka kebanyakannya mengikut pendapat mazhab Hanafi. Baik. Waqtalafa ashabuna fi istihbab at-ta'awudz wa du'a al-iftitah akibat takbiratul ula qabla al-Fatihah. Dan ulama dalam mazhab Syafi'i khilaf dalam tuntutan ataupun anjuran untuk membaca ta'awudz, iaitu membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa du'a al-iftitah, dan juga membaca doa iftitah akibat takbiratul ula. Ini selepas mana takbir yang pertama qabla al-Fatihah, sebelum membaca al-Fatihah. Ini para ulama khilaf dalam masalah tersebut. Wa fi qira'ati surah ba'da al-Fatihah ala salasati awjuh. Dalam masalah membaca surah selepas mana membaca al-Fatihah pada takbir yang pertama, ada 3 pendapat. Ahaduha yustahabbul jami', iaitu pendapat yang pertama, disunat ataupun dianjurkan, digalakkan untuk membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim dan juga membaca surah. Ini selepas baca al-Fatihah. Ini sebelum baca al-Fatihah baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dan selepas mana al-Fatihah dibaca apa-apa juga surah. Itu pendapat yang pertama. Wasani la yustahab. Pendapat yang kedua mengatakan tak mustahab langsung, tak disunatkan langsung. Wasalis wa huwa al-asah. Pendapat yang ketiga, iaitu pendapat yang asah, mengatakan annahu yustahabbu at-ta'awudz duna al-Fatihah, iaitu disunatkan ataupun dianjurkan untuk membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian barulah baca bismillahirrahmanirrahim dan baca al-Fatihah sehingga ke akhirnya. Duna al-iftitah, tanpa perlu membaca doa iftitah. Was surah, dan juga surah-surah yang lain. Kemudian kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani ataupun Ibn Hajar Al-Haytami, maksudnya, beliau mengatakan disunatkan membaca kesemuanya tersebut, iaitu membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim ataupun membaca doa iftitah. Baca doa iftitah, kemudian membaca surah, ini selepas mana al-Fatihah, iaitu pada solat jenazah ataupun solat ghaib, dan juga solat ketika mana dikubur. Itu disunatkan, kata Imam Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah. Sebab apa? Sebab pada waktu solat jenazah sebelum dikebumikan tersebut, itu disunatkan untuk kita mensegerakan pengurusan jenazah, untuk pengubumian jenazah. Maka tidak disunatkan untuk kita memanjangkan solat jenazah. Adapun selepas mana kebumikan jenazah tersebut, tak ada masalah untuk kita panjangkan solat ghaib ataupun solat ketika mana di atas kubur pada waktu tersebut. Sebab tak ada apa-apa halangan dah, terpulang untuk kita panjang mana pun
solat jenazah ataupun solat gaib tersebut, atau solat di atas kubur tersebut. Itu pendapat Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Baik. Wattafaqu ala annahu yustahabbu at-ta'min 'aqiba al-Fatihah. Dan para ulama sepakat mengatakan yustahabbu at-ta'min, untuk membaca amin selepas membaca Al-Fatihah tersebut. Sebab Al-Fatihah ni adalah doa, maka disunatkan untuk kita membaca amin, tak kiralah pada waktu bila pun, sama ada di luar solat maupun di dalam solat, itu dituntut membaca amin. Baik. Qala rawaina fi sahih al-Bukhari an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam أنه صلى على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب وقال لتعلموا أنها سنة. Imam Nawawi meriwayatkan daripada dalam Sahih Bukhari daripada Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya dari Sayyidina Ibn Abbas annahu shalla ala jinazatin, iaitu beliau melakukan solat jenazah. Faqara'a Fatihat al-Kitab, kemudian beliau membaca surah Al-Fatihah, iaitu dengan suara yang agak kuat, agak nyaring. Sepatutnya kita membaca surah Al-Fatihah dengan secara perlahan. Tapi kenapa Sayyidina Ibn Abbas membaca secara agak kuat, secara nyaring? Sebab waqala li ta'lamu annaha sunnah, untuk mengajar, untuk memberitahu kepada kalian, orang yang mendengar tersebut, annaha sunnah, itu adalah sunnah. Itu sunnah membaca Al-Fatihah, bukan baca Al-Fatihah secara nyaring, tapi membaca Al-Fatihah ketika selepas takbir yang pertama tersebut. Dan itu adalah hadis yang mauquf, sebab ia tidak menyandarkan bacaan tersebut kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam secara terus, tapi hukumnya menjadi marfu'. Itu sebab apa? Sebab Ibn Abbas kata annaha sunnah, itu secara automatiknya menjadi hukumnya menjadi marfu'. Sebab tak mustahil untuk para sahabat meriwayatkan tanpa menisbahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu mereka melihat ataupun mendengar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perkara tersebut, maka dengan demikian mereka mengatakan annaha sunnah, itu adalah sunnah. Wa qawluhu sunnatun fi ma'na qawli sahabi min as-sunnati kadza wa kadza. Kemudian Imam Nawawi menerangkan sunnatun, apa maksud sunnah, iaitu jika para sahabat mengatakan itu adalah sunnah, fi ma'na qawli sahabi min as-sunnati kadza wa kadza, jika seseorang sahabat mengatakan perkara demikian adalah sunnah, perkara itu adalah sunnah, kadza wa kadza, macam tu maksudnya. Ja'a fi Sunan Abi Dawud qala innaha minas sunnah, seperti mana yang disebutkan dalam Sunan Abi Dawud yang mengatakan innaha minas sunnah, perkara yang demikian tersebut adalah daripada sunnah. Fayakunu marfu'an ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka yang demikian secara automatiknya menjadi marfu', iaitu hadis tersebut dihukumkan sebagai bersambung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala ma taqarrara wa 'urifa fi kutubil hadis wal usul, seperti mana yang diketahui dalam kitab-kitab hadis dan juga ilmu-ilmu hadis yang lain. Kiranya hadis tersebut mauquf, tapi para sahabat mengatakan annaha minas sunnah, secara automatik hukum dia menjadi marfu'. Qala ashabuna was sunnatu fi qira'atiha al-israr dun al-jahri sawa'un sulliyat lailan aw naharan. Kata para ulama was sunnatu fi qira'atiha al-israr, dalam sunnah dalam membaca Al-Fatihah tersebut al-israr, iaitu secara secara perlahan, dun al-jahri, tanpa perlu menyaringkan suara. Sawa'un sulliyat lailan aw naharan, tak kiralah sama ada dilakukan solat jenazah tersebut pada waktu malam ataupun siang, iaitu perlu dibaca secara secara perlahan.
Hadza huwa al-madhhab as-sahih al-mashhur alladhi qalahu jamaahir ashabina. Itu pendapat yang paling sahih, yang masyhur, seperti mana disebutkan jumhur ulama. Wa qala jama'atun minhum in kanat as-salatu fi an-nahar asarra. Dan kata sebahagian ulama yang lain mengatakan sekiranya solat jenazah tersebut dilakukan pada waktu siang, asarra, itu dibaca Al-Fatihah tersebut secara perlahan. Wa in kanat fil lail jahara. Sekiranya dilakukan pada waktu malam, dibaca secara nyaring. Itu pendapat sebahagian ulama yang lain. Itu pendapat yang lemah. Pendapat yang sahih mengatakan tak kiralah waktu siang ke malam ke, kena baca secara perlahan. Itu maklum. Baik, sikit lagi. Wa amma takbiratus tsaniyah fa aqallul wajib aqibaha an yaqul Allahumma salli ala Muhammad. Adapun selepas mana takbir yang kedua, fa aqallul wajib, seminima, sekurang-kurang wajib, iaitu membaca aqibah, iaitu sebenarnya takbir yang kedua tersebut, dengan membaca selawat Allahumma salli ala Muhammad, iaitu paling ringkas, bacaan selawat yang paling ringkas, Allahumma salli ala Muhammad. Adapun selawat yang afdalnya, iaitu kita membaca secara keseluruhannya, iaitu membaca selawat Ibrahimiyah, iaitu selawat yang dibaca pada takbir ataupun tahiyat yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim, sehinggalah ke akhirnya, iaitu selawat Ibrahimiyah. Wa yastahabbu an yaqul wa ala ali Muhammad, dan disunatkan untuk membaca wa ala ali Muhammad, iaitu kita membaca selawat ke atas ahlul bait yang lain. Wala yajibu zalik 'inda jamaahiri ashabina, itu pendapat jumhur mengatakan tak wajib pun untuk membaca wa ala ali Muhammad tersebut. Yang wajibnya adalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau nak sambung tak ada masalah, tak wajib. Wa qala ba'd ashabina yajib wa huwa syadzun dhaif. Adapun pendapat sebahagian ulama yang lain mengatakan membaca selawat ke atas ahlul bait wa ala ali Muhammad tersebut adalah wajib. Wa huwa syadzun dhaif, itu pendapat yang syadz. Syadz ni maksudnya bersalahan dengan pendapat yang sahih, dan dhaif, pendapat itu dhaif. Wa yustahabu an yad'a fiha lil mu'minin wal mu'minat in ittasa'a al waqtu lahu, dan dianjurkan untuk mendoakan ke atas mukminin dan juga mukminat yang lain. In ittasa'a al waqtu lahu, sekiranya ada waktu yang panjang, iaitu selepas membaca selawat tersebut, disunatkan untuk membaca doa kepada mukminin dan juga mukminat yang lain, sekiranya tempoh waktu yang agak panjang. Nassa alaihi Syafi'i, seperti mana dinaskan, disebut oleh al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Wattafaqa alaihi al-ashab, dan perkara tersebut disepakati oleh para ulama yang lain. Itu selepas membaca selawat dalam takbir yang kedua tersebut, disunatkan, dianjurkan untuk mendoakan kepada mukminin mukminat yang lain. ونقل المزني عن الشافعي أنه يستحب أيضا أن يحمد الله عز وجل. Dan kata Imam Al-Muzani, anak murid kepada Imam Asy-Syafi'i, beliau menakalkan pendapat Imam Asy-Syafi'i yang mengatakan annahu yustahabbu aidan an yahmadallah azza wa jalla, dianjurkan juga untuk yahmadallah, iaitu membaca alhamdulillah, iaitu sebelum membaca selawat, kita membaca alhamdulillah, kemudian barulah dibaca selawat, yahmadallah azza wa jalla. Faqala bistihbabihi jama'atun minal ashab, dan pendapat tersebut yang mengatakan dituntut, dianjurkan untuk membaca alhamdulillah tersebut, jama'atun minal ashab, kebanyakan ashab, yani para ulama yang dalam mazhab Syafi'i. Wa ankarahu jumhuruhum, dan perkara tersebut diingkari. Ulama yang lain kata tak setuju
mengatakan untuk membaca alhamdulillah sebelum selawat. Jumhur. Wa fa idza qulna bi istihbabihi bada'a bil hamdi. Sekiranya kita mengatakan bi istihbabihi, iaitu dianjurkan untuk membaca alhamdulillah, bada'a bil hamdi, iaitu kita membaca sebelum membaca selawat. Summa bis salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian barulah disambung bacaan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa yad'u lil mu'minin wal mu'minat. Kemudian membaca doa kepada mukminin dan mukminat yang lain. Itu secara tertib dia. Jadi dimulakan dengan alhamdulillah, kemudian selawat, kemudian membaca doa kepada mukminin mukminat yang lain. Kalau khalafa hadza tertib jaza, dan sekiranya dia menyalahi, dia tak ikut tertib, dia membaca, contoh dia baca selawat dulu, kemudian membaca doa, kemudian baca alhamdulillah, ataupun dia tak ikut tertib yang lain. Contoh dia baca doa kepada mukminin mukminat yang lain, kemudian dia baca selawat, kemudian baca alhamdulillah, pada waktu tersebut jaza, kata harus, tidak masalah, iaitu tidak berkesan kepada takbir tersebut ataupun solat jenazah tersebut. Adapun wakana tarikan lil afdal, tapi dia meninggalkan yang afdal. Yang afdalnya kita membaca alhamdulillah dulu, kemudian baru disusuli dengan selawat dan doa kepada mukminin mukminat yang lain. Itu secara afdalnya. Waja'at ahadits bis salati ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rawainaha fi Sunan Al-Baihaqi. Terdapat banyak hadis-hadis berkaitan dengan selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana rawainaha, yang kami, yakni Imam Nawawi, meriwayatkan dalam Sunan Al-Baihaqi. Lakinni qasadtu ikhtisar hadzal bab, tapi aku, ini kata Imam Nawawi, nak mengikhtisarkan, qasadtu ikhtisar, untuk meringkaskan bab ni, is mawdi'u bastihi kutubul fiqh, sebab perbahasan yang berkaitan dengan perkara tersebut dibahaskan di dalam kitab fiqh. Tapi kitab Azkar ni adalah kitab berkaitan dengan zikir-zikir, bacaan doa yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu secara khususnya, itu kitab ni bukanlah kitab fiqh, kata Imam Nawawi. Kalau nak rujuk lebih detail, boleh rujuk dalam kitab-kitab fiqh yang lain. Waqad awdahtuhu fi syarhil muhazzab, dan aku telah jelaskan secara panjang lebar masalah tersebut dalam kitab Syarah Al-Muhazzab, iaitu kitab Al-Majmu'. Kalau kita nak lebih faham, nak lebih tahu lebih detail berkaitan dengan masalah fiqh, bacalah kitab fiqh. Kitab ni hanyalah kitab berkaitan dengan zikir-zikir dan doa-doa yang warid daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya rasa cukup setakat tu untuk hari ini, sebab masa pun dah tak mengizinkan. Kita sambung pada majlis yang akan datang pada kaitan dengan apa zikir yang dibaca selepas mana takbir yang ketiga, insya-Allah taala. Apa yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang itu disebabkan kelemahan diri saya mohon maaf. Kalau ada salah silap, mohon dibetulkanlah. Sama-samalah kita bermuzakarah untuk kita saling mengingati apa yang kita telah belajar. InsyaAllah kita akhiri dengan sama-sama tilawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Allahumma salli afdal salati ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakirun wa ghafala 'an dhikrika al-ghafilun. Allahumma salli afdal salati ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakirun wa ghafala 'an dhikrika al-ghafilun. Allahumma salli afdal salati ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala
آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. InsyaAllah kita sambung esok. Esok insyaAllah hari Jumaat. Sebab hari Isnin tu kita tak buat, kita ganti pada hari Jumaat insyaAllah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.